السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dibangkitkan lagi oleh Allah pagi ini. Allah masih bagi peluang, nyawa, nafas, kehidupan masih ada dengan kita. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan, peluang di balik kehidupan, di balik nyawa yang Allah beri, di balik kehidupan yang dikurnia oleh Allah, di sebalik nikmat yang Allah berikan. Mari sama-sama kita mencari manfaat daripada peluang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mati habis, tak ada dapat buat apa lagi lah. Maka kehidupan ini adalah untuk kematian. Kehidupan adalah untuk kematian. Dan mati itu untuk menentukan kehidupan yang macam mana yang kita telah lalui. Jadi, yang penting sekarang ini adalah hidup atau mati. Yang penting itu hidup sebelum mati. Maka kita diberi lagi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kehidupan ini. Di atas apakah kita nak jalankan kehidupan kita? Soalan dia. Di atas apa perkara kita nak jalankan hidup kita ini? Sebab hidup kita ni jangan mati. Mati sebelum mati. Jangan. Mati itu ada, tapi jangan mati sebelum mati. Maknanya kehidupan ni ada guna, ada manfaat. Tuan-tuan dan puan muslimin, apa asas kehidupan? Nak hidup ni nak kena ada apa? Tak jadi mati. Kau tidak mati. Soalan dia, seorang adik, nak hidup ni di atas benda apa? Nak hidup ni di atas perkara apa? Maka jawapan dia, hidup di atas sifat insan. Baik, hidup wajib di atas sifat insaniyah. Apa dia insaniyah? Hidup mesti ada sifat kemanusiaan. Sebab kita bukan binatang kan? Kita bukan binatang, kita manusia. Jadi bila manusia, kena kekalkan sifat manusia itu. Kehidupan kita berbeza dengan kehidupan haiwan. Haiwan dia tak kira hidup dia, tak kira hidup haiwan dia tak kira hang, dia tak kira aku, dia kira semua hak aku. Kan? Kita melihat bagaimana binatang hidup. Tak ada pun hak orang, semua hak dia belakang. Kan? Tak ada hal yang haram maknanya. Sedangkan insan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik, dan kehidupan yang baik berpaksikan kepada nilai-nilai kemanusiaan atau insaniyah. Selama mana orang tu boleh mengekalkan sifat insan, maka insanlah dia selama-lamanya. Tetapi bila mana dia tak hidup di atas keinsanan, maka dia hidup di atas sifat kehaiwanan atau kebinatangan. Sedangkan Allah cipta kita jadi manusia, jadi insan. Kalau dalam bahasa Arab, yang pernah saya sebutkan mungkin, manusia ini ada 4 kategori. Satu dipanggil bashar, manusia. Yang kedua dipanggil nas. Kan? Ada bashar, ada nas. Yang disebut lagi oleh Allah Taala dalam Quran itu banyak tentang manusia ini.
Ada disebut sebagai al-bashar. Bashar manusia juga. Yang kedua dipanggil insan, yang kedua dipanggil an-nas. Manusia juga. Kan? Dan ada yang Allah sebutkan peringkat tertinggi kita ni ialah insan. Hari Jumaat, pagi Jumaat disuruh oleh syarak orang Islam ni sembahyang sunat Jumaat, pagi-pagi Jumaat disuruh oleh sunnah ataupun disuruh oleh syariat Allah dalam salat hari Jumaat rakaat kedua disuruh kita membaca suratul insan. Why? Pasal apa hari Jumaat kena baca insan? Kerana hari Jumaat hari yang nak memulihkan balik manusia kepada sifat keinsanan. Hari berhimpunnya, Jumaat bermakna himpun. Berhimpun balik. Seperti mana kata guru kita, syekh-syekh kita sebut. Hari Jumaat adalah hari nak himpunkan balik kita untuk memulihkan balik sifat insan. Tuan-tuan ni Allah sekalian, tengok nak relate dia ataupun dia punya munasabah dia. Pagi Jumaat kita baca surah pertama, surah Sajadah. Yang kedua, Nabi suruh baca insan. Sebab maka seolah-olah Allah nak abang, wahai insan, jadilah insan yang betul-betul insan yang sujud pada Allah. Itu rahsia kepada amalan. Bukan saya saja buat. Islam ni dia tak suruh buat saya saja. Dia ada rahsianya. Jadi orang yang sujud pada Allah, orang yang betul-betul sujud pada Allah, hasil sujud itu ialah sifat insan. Ini guna kita sujud pada Allah. Maknanya orang yang memulihkan diri dia kepada sifat insan ialah orang yang telah sujud pada Allah. Maksud kita gunakan istilah telah sujud. Bermakna Allah terima sujud dia. Tetapi bila mana dia rajin sujud, sifat tak berubah, bermakna dia tak sujud. Dalam erti kata hakikat. Tuan-tuan yang sekalian, Allah ciptakan kita sebagai hakikat kita insan. Dan model insan itu, modal dan model dia, ikon dia ialah Nabi SAW. Insan. Kita tu kata Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Apa guna kita kata yang tu? Gunanya ialah kita nak tiru dia sebagai satu model insan yang terbaik. Dan kita budak minta hanifan musliman, jadikan aku Islam yang betul. Apa insan yang betul tu? Insan muslim betul tu ada insan. Ya? Tuan-tuan yang musliman, saya ulang balik, ada kaitan dia di antara sajadah dengan insan. Sujudlah kamu pada Allah dengan memperoleh sifat insan. Apa dia sifat insan? Tawadhu, ya? Tawakkal, mahabbah, ikhlas, redha, syukur. Ini sifat insan. Ataupun kita katakan sifat insan itu adalah sifat yang kita kata sebagai sifat mahmudah. Mahmudah, Hamid, Ahmad. Sifat Muhammad itu sifat insan. Jadi kita ucap kalimah syahadat yang kedua itu sebab kita nak minta Allah Ta'ala kirimkan sikit sifat insaniah Nabi itu untuk kita. Supaya kita tertakluk di bawah sifat dia. Kerana apa? Kerana Muhammad itu model insan yang terbaik. Satu bentuk kehidupan yang menyenangkan orang semua. Kan kita mengaku Muhammad begitu. Allah utuskan Muhammad buat apa tuan-tuan? Bu'istu li'utammima makarimul akhlaq. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutuskan kepada Muhammad bahawa Rahman dan aku dibangkitkan oleh Allah kata Nabi SAW untuk membawa akhlak manusia jadi baik. Inilah insan. Tuan-tuan dan muslimin. Jadi bila mana Allah pilih kita jadi insan, soalan dia, pasal apa pilih jadi binatang? Dia kontra, dia kontra. Dia tak mau hidup kita ni luar sebagai manusia, dalam sebagai haiwan, tak boleh. Kan? Maka kita nak hidup cara insan yang luar dalam. Luaran pun insan, dalaman insan. Apa dia insan? Insan ni manusia yang terangkat tinggi martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terangkat tinggi di sisi Allah itu adalah dengan akhlak.
dengan dengan good life, dengan kehidupan yang baik yang kita bina bersama orang lain. Maksudnya, kita hidup sama-sama kita ni wajib didasari oleh sifat insan. Ini tajuk kehidupan. Dan kita pilih tajuk ni pada hari ini kenapa? Kerana kita nak tahu. Kita nak hidup di atas tapak apa, atas tangga apa, atas stage apa, atas dasar apa kita nak pijak duduk. Maka wajib kita duduk di atas sifat insan. Inilah Islam. Kita diajak bersolat, diajak beribadat untuk apa? Untuk memulihkan keinsanan manusia dalam hati. Sujud bermakna kita tawaduk. Sujud makna lambang ketawadukan seseorang. Takbir ihram isyarat kepada melepaskan urusan pada Allah. Contohnya kan, itu yang kita belajar. Tetapi soal dia, adakah yang kita belajar itu kita praktikal? Lah ni bukan soal belajar tak belajar. Soal belajar itu nombor satu. Soal kedua selepas belajar ialah beramal atau tidak. Maka beramal itu praktikal dalam kehidupan. Bila nak hidup dengan orang, wajib hidup dengan akhlak. Dan dasar akhlak sebenarnya ialah bukan luaran. Dasar akhlak yang sebenarnya ialah hati. Baik. Ini dasar kepada agama. Saya nak patah balik. Sebab itu saya ulang balik. Pesan daripada ulama-ulama kita. Ibnu Abban dalam syarah Hikam. Syekh Ahmad Al-Idrusi dalam kitab Durus Samin. Dan kitab-kitab lain yang besar-besar. Apa pesan mereka? Pesan ulama-ulama muktabar. Jika engkau belajar tiga benda. Pertama tauhid, kedua fiqh, ketiga ihsan. Ihsan tu sifat insan. Ketiga kan, kalau kita kaji balik dalam hadis Nabi SAW yang ditafsir oleh ulama, ilmu apa? Tauhid, fiqh. Insan tu atau ihsan tu ialah sifat tasawuf. Ilmu tasawuf. Maka ulama kata apa? Kalau baki umurmu lagi, kalau kau tahu baki umurmu ada lagi 10 tahun, maka perhabis 10 tahun tu untuk belajar ilmu insan ihsan. Jangan ghalid. Jangan leka. Kita bukan hanya nak memperbanyakkan ibadat, tetapi kita nak memperbanyakkan nilai-nilai ibadat itu. Maknanya akhlak di sebalik ibadat. Kerana selalu disebutkan, contoh yang paling kita nak faham ialah kita buat sesuatu, kita nak natijah dia. Kita buat sesuatu, kita menantikan result. Kita buat sesuatu, kita tunggu keputusan. Tanam pokok, takkan nak tanam pokok teratur, kita tunggu nak besar. Dan hasil besarnya pokok itu adalah buah. Kan? Nah, kita pun sama, tuan, kita pun sama. Kita besarkan anak-anak kita, tunggu natijah dia apa dia? Kita besarkan daripada ke atas, daripada anak kita ke tempat kaki dia besar 2 jari, kita kata. Besarkan dia besar bagi makan, minum, kita kerja, cari rezeki bagi dia makan, minum, dia besar. Maka kita menantikan. Seorang ayah ni menantikan apa result kepada keputusan anakku yang ku belah. Adakah dia bersifat dengan sifat insan atau dia membesar menjadi binatang? Na'udzubillah min dzalik. Kita duduk tengok. Kita duduk perhati. Kita nakkan keputusan yang baik. Maka keluarlah kalam-kalam anak ayah mak ni, kami tak pandai, anak kami mesti pandai. Betul? Hatta orang ayah yang jahat pun, panduan sekalipun, dia tak nak anak jadi panduan. Dia nak anak jadi orang terbaik. Kenapa? Sifat baik itu adalah sifat insan. Yang ni yang kita nak kaji supaya tertakluk kita dengan sifat itu sampai akhir hayat. Sampai mati. Sampai mati kita nak menjadikan kita ni insan. Kerana yang diterima oleh Allah Ta'ala ialah insan.
Bashar ramai, An-nas makin sikit, tapi yang paling sikit ini ialah insan itu. Nak cari insan ni susah. Cari insan susah. Seperti mana kata Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dia kata apa? Dia kata, bila engkau bertemu dengan kawan, tengok-tengok, perhatilah kawan tu. Jika kau dapati kawanmu itu kawan sahabat, mana sahabat ni berada, dia beza kawan. Kawan biasa, sahabat ni boleh senang, boleh susah. Kita susah, dia susahkan diri dia untuk kita. Kita senang, dia senangkan kita dengan kesenangan dia, kesenangan kita. Maka Imam Syafi'i kata, kalau kau bertemu dengan kawan macam ni, yang berupa sahabat ni, jangan lepaskan tangan dia. Kerana mendapatkan dia sukar, melepaskan dia senang. Ini kata-kata Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu. Maknanya, nak jumpa orang yang bersifat insan ni payah. Kalau kau jumpa, kau jaga dia dulu. Jaga baik-baik dah. Supaya dia tak terlepas daripada kamu. Kena mencari insan dalam kehidupan ni sukar. Susah. Yang ada itu ramai manusia. Tetapi di kalangan manusia ini, siapakah insan? Di kalangan Nabi-Nabi, siapa yang paling insan? Muhammad SAW. Maka terpilih. Maksudnya, insan itu manusia yang terpilih. Khiyar, fil khiyar. Manusia terpilih pada yang terpilih. Tuan-tuan, maka saya baca balik. Paksi hidup kita, mesti kita letak di atas sifat keinsanan. Maka hidup kita, pergaulan kita nak bergaul, kita interaksi dengan orang. Kita tak ada duduk seorang-seorang, kita kena duduk ada orang. Ada orang tolong sembang dengan kita. Ada orang tolong tegur kita. Ada tolong nasihat kita. Ada orang tolong cakap dengan kita. Ada orang yang tolong sembang. Tolong macam-macam. Sebab manusia itu sifat dia tidak keseorangan. Dia kena ada kawan. Bila berkawan, bila bersahabat, bila bergaul, maka punca pergaulan baik ialah akhlak. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, maka pengajian tentang insan ni amat ditekankan oleh Islam. Satu daripada kemuncak pengajian dan kemuncak amalan. Atas sama-sama kita ni macam mesin pangai kan. Macam mesin pangai, ada yang pongoi, ada yang penyabang. Maka yang penyabang kena sabak dengan yang pongoi. Yang pongoi kena pongoi pada orang sabak. Gitu. Tak betul langsung gitu. Maka yang pongoi kena bajak sabak seperti yang orang sabak. Sebab sifat sabak itu sifat yang baik. Pongoi ni bukan sifat yang baik. Dia bukan sifat yang mulia. Kan? Sebab dalam Quran ada lebih kurang, kata Imam Ghazali, ada lebih kurang 90 kali Allah ulang. Atau 100 kali Allah ulang tentang perkataan as-sabru. Contoh. Dalam pergaulan kita, hari-hari ini, tuan-tuan rasa, pengalaman kita hidup, kita berkawan dengan orang ke yang susah, atau berkawan dengan adik-beradik ke yang susah? Soalan. Ini pengalaman hidup ni. Kita berinteraksi, kita bergaul dengan adik-beradik kita yang susah, atau berkawan interaksi dengan orang lain yang susah? Yang mana? Jawab saya, dengan adik-beradik lagi susah. Dengan orang kita boleh. Pasal apa? Pasal orang ni kadang-kadang dia lebih menjaga kita. Adik-beradik ni kan tak jaga kita pun. Malah kadang-kadang, tengoklah kadang-kadang, pergaulan kita dengan adik-beradik ni cukup berat. Berbanding dengan pergaulan kita dengan orang. Sebab, satu punca dia ialah adik-beradik ni kenal, duduk dalam. Nah, dan permusuhan yang terjadi, tuan-tuan, permusuhan yang terjadi disebabkan pergaulan ini banyak mai daripada family. Kita kena sedang kehidupan macam ni. Kan? Dalil, senang. Dalam kehidupan. Betapa Muhajirin Ansar bukan kenal, tapi bersahabat, bergaul elok. Sehingga naikkan Islam
dengan sifat-sifat baik, Muhajirin Ansar. Tetapi tuan-tuan, cerita adik-beradik ni, kita relate tengok Al-Quran, cuba tengok kisah Yusuf dengan akhu. Yusuf dengan saudara maranya. Siapa pejahanam siapa? Siapa yang pelingkup siapa? Siapa pengenal siapa? Jawab dia, adik-beradik. Maka bagi kita, hubungan adik-beradik ni sukar. Susah. Lebih daripada susah daripada hubungan kita dengan orang lain. Maka sebab itu Allah kata apa dalam Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan pada adik-beradik kamu yang dekat. Ya? Allah kata surah Az-Zumar, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan, wa anzir, warning, beri amaran dan peringatan ashirah, keluarga kamu, aqrabin, yang dekat, adik-beradik. Sebab mereka paling susah untuk kita bergaul. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kehidupan kita ni, dia mesti ada interaksi dengan orang, pergaulan dengan orang. Maka dasar apa kita nak buat? Jadi, semula balik, dasar pergaulan kita ialah akhlak. Saya selalu sebut pada diri saya, dan saya terbiah anak-anak murid, soalan yang saya bawa, dan hari ini saya nak sebut tuan-tuan, apabila kita berdepan dengan Abu Jahal, kita nak jadi siapa? You answer my question. Ajib, suali. Bila kita berdepan dengan sifat orang bersifat Abu Jahal, kita nak jadi siapa? Jawab. Okay. Maka wajib kita jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita jadi tak jadi Abu Jahal, tak jadi Nabi, jadi Abu Jahal, maka hadapan kita Abu Jahal. Bila dua Abu Jahal, siapa lebih Abu Jahal? Karena kita nak jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapan kita, prinsip kita, kaedah kita, bila kita berdepan dengan Abu Jahal, kita wajib jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi kalau kita berdepan dengan sifat Muhammad, kita jangan jadi Abu Jahal balik. Kita kena lagi Muhammad atas Muhammad itu. Ini kita punya apa? Challenge. Kita punya persaingan kita. Kita jadi siapa lebih Muhammad itu. Kerana ikon kita bukan ikon, kerana qudwah hasanah kita adalah Nabi SAW. Maksud kita tuan-tuan tak berguna dan tak bermanfaat syahadat tuan-tuan kalau tuan-tuan tak ingat dan tak niat nak ikut Muhammad itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ucap saja. Kita ucap dan dengan satu nilai, satu rasa, aku nak ikut Muhammad. Baru sah. Baru sah apa? Sah syahadat yang kedua. Bila kita niat kata aku nak ikut Muhammad itu, bukan ikut cara sembahyang, ikut cara kehidupan. Dia melayani orang dengan sifat orang tu. Kan? Maknanya orang jahat, dia berdepan orang jahat tu dengan keadaan yang baik. Dia mendepani orang tu dengan keadaan akhlak yang baik. Ini Muhammad SAW. Jadi inilah pengajian yang kita nak takluki dengan hati untuk kita deliverykan benda tu pada orang. Kita nak sampaikan benda tu ke orang. Kan? So, dalam balik, prinsip kita ialah bila berdepan dengan Abu Jahal, kita kena jadi Nabi Muhammad SAW. Maka tuan-tuan Allah sekalian, antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi SAW, kan, antara apa yang Nabi sebut, yang Allah sebut untuk sifat Muhammad SAW, tuan-tuan buka pada muka surat yang ke-71 dalam Quran, sebelah kanan, surah Ali Imran. Dasar kepada apa? Dasar kepada akhlak. Dasar kepada perbincangan insan ini. Yang kita nak ngaji sikit hari ini. Yang saya terus terang kita kata benda ni lah, ini sampaikan oleh Syekh. Pagi tadi saya buka-buka. Pukul 5 pagi tadi lebih kurang kita buka handset. Terus saya tengok satu benda yang dihantar oleh Syekh Subriq Al-Baqur Al-Hasani Hafizahullah.
Saya tengok terus. Nama dia, tengok dia hantar WhatsApp kat saya. Saya buka. Pagi-pagi lagi. Macam dia tahu pula, hari ni saya nak simbang bab ni. Terus, dia keluarkan satu artikel dengan bergambar dia terus bincang bab insan ini. Subhanallah. Baik. Maka seolah-olah macam dia tahu kita nak bagi apa begini. Dan apa yang saya nak bagi pagi ini. Dia hantar mai dengan video dia, dengan perbicaraan dia, dengan orang interview dia, ada di TV Lubnan, terinterview dia, cakap bab-bab macam ni. Panjang, tapi saya ambil sikit daripada apa yang dia sampaikan. Maka, tuan-tuan, kalau kita nak cinta Muhammad SAW, duk declare, duk habak, duk sebagi tahu kata aku nak Muhammad, aku sayang Muhammad, aku selawat banyak ke Muhammad. Ada orang berbangga dengan selawat yang banyak. Tapi tuan-tuan, bangga kita sebenarnya ialah akhlak Muhammad ada dalam kita. Kerana selawat itu untuk meminta akhlak Rasul SAW. Baik, kita tak mau selawat banyak, pada akhlak tak ada. Kita nak selawat yang banyak dan akhlak juga. Kita tertakluk dengan sifat Muhammad SAW. Baik, inilah perlombaan kita, inilah perjuangan kita. Baik, ada orang dia bangga dengan selawat yang banyak. Sedangkan kita pentingkan akhlak Muhammad itu. Di balik selawat-selawat kita yang banyak. Baik tuan-tuan dan sekalian. Karena akhlak Muhammad itu bukan lafaz. Nah, akhlak Muhammad bukan lafaz. Akhlak Muhammad ialah perangai dan perbuatan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu lafaz. Tapi selawat itu yang sebenar bukan lafaz. Selawat sebenar ialah akhlak Muhammad itu yang kita nak ambil. Sama juga tuan-tuan yang saya sebut dalam kuliah selalu. Untuk meminta akhlak Nabi SAW, saya titipkan untuk tuan satu amalan. Yang pernah saya sebutkan mungkin. Dalam kuliah-kuliah yang lain. Dalam YouTube dan sebagainya. Apa yang kita sebut? Pesan ulama, pesan syekh, pesan wali-wali Allah SWT. Untuk kau minta akhlak Muhammad itu. Untuk kita minta Muhammad, Allah Ta'ala kirimkan akhlak Nabi SAW, kau lazimkan membaca 2 ayat habisan daripada surah At-Taubah. Nah, ini pesan daripada ulama sendiri. Ini bukan baru, tuan-tuan. Lama dah ulama pesan kita. Ambil dan wiridkan dan amalkan membaca akan 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah belah kanan. Baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu. Sampai habis ayat. Alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Baik, sampai habis ayat. 2 ayat kan? Pesan ulama pada baca, amalkan. Bukan amal tu minta apa? Amalkan, minta akhlak Muhammad itu mai. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Rasulullah dalam diri kamu. Maknanya Rasulullah mai apa? Dia bukan mai dengan ni, dia mai dengan akhlaknya. Maka tuan Allah SWT, kita bukan hanya seronok jumpa Nabi dengan mimpi. Tapi kita seronok bila akhlak Nabi mai kat kita. Sebab bila Rasulullah tak ada, siapa nak menggantikan Rasulullah? Soalannya. Bila Rasulullah dah wafat, tugas siapa yang nak gantikan sifat Muhammad atas alam? Kita orang kafir nak tengok. Orang kafir nak tengok mana dia Muhammad yang kata, mana sifat dia. Kita nak tunjuk, ni sifat Muhammad. Kan? Maka ini perjuangan kita untuk menunjukkan pada orang kafir bahawa Muhammad itu wujud pada sifat-sifat dia yang baik. Kita lah. Kita yang bersifat dengan sifat Muhammad. Baik tuan-tuan dan sekalian. Maka kita amalkan 2 ayat itu. Dan ayat yang saya nak maksudkan tuan. Ayat yang kita nak bincangkan sikit ni tentang insan, modal insan yang terbaik ialah kriteria ni kena ada. Muka surat yang ke-71 surah Ali Imran ayat ke-159. Baris atas, baris pertama dan baris kedua dan baris ketiga. Sebelah kanan baris atas. Muka surat 71 sebelah kanan dengan
Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Ayat pertama tu tak lagi, ayat kedua. Dalam baris yang pertama di atas, bahagian kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum." فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Kata Allah pada فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, maka dengan rahmat Allah, maka dengan kasih sayang Allah dah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Linta bermakna engkau lembut. Lembutlah engkau dengan sesiapa pun. Ini sifat insan, kelembutan. Bukan kasar, bukan bengih, bukan perongoy, bukan. Dia opposite. Dia apa? Dia kontra dengan sifat Muhammad. Kalau kasar ni. Sebaliknya, kita menghadapi orang yang tak faham dengan penuh kasih sayang. Seperti mana jadi kat Nabi SAW, walaupun mana buat penuh Taif badai batu dengan dia, apa dia buat? Dia balas dengan kasih sayang. Dia doa pula kat dia pula. Ketika mana batu sampai kepala dia berdarah, kan? Malaikat pun geram dengan perut Taif. Minta, ya Muhammad, doa ke Allah, kami akan lingkupkan perut Taif ini. Doa ke Allah agar kami hancurkan penduduk kampung Taif yang menginayang kamu dan mengkhianati kamu dan membuatkan kamu sakit dan sebagainya. Malaikat-malaikat semua minta, ya wahai Muhammad, minta ke Allah, kami tolong kamu. Maka Muhammad kata, tak. Kalau kau nak minta, aku minta ke Allah. Tapi aku minta Allah, dengar aku nak minta apa. Maka Nabi kata apa? Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ini doa masyhur. Allahumma hdi qawmi. Ya Allah, hidayahkan kaum aku, ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Depa kaum yang tak tahu apa. Depa tak salah, ya Allah. Aku tak marah ke depa pun. Kerana mereka kaum yang tak tahu. Depa tak kenal aku. Depa tak tahu aku ni siapa. Maka aku tak boleh marah depa. Sebab depa tak tahu. Maka sifat lain Nabi, sifat lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berdepan dengan orang-orang yang kasar. Maka ini yang kita nak perjuangkan, ini yang kita tekankan. Dan saya banyak kali saya ulangkan, di ma'had ini, yang ni yang kita bawa. Ini arahan daripada wali-wali Allah, ini arahan daripada syekh sendiri, ulama-ulama sendiri, ini yang kita perjuangkan. Kita bukan hanya nak tengok siapa rajin sembahyang, siapa rajin puasa, siapa yang rajin ibadat. Kita tengok apa hasil ibadat. Tuan-tuan dan puan-puan, maka Allah kata, "Fabima rahmatin minallah." Maka maknanya, dan maknanya, orang yang bersifat lembut ini, sebenarnya dia telah mendapat rahmat Allah. Sebab Allah kata, "Fabima rahmatin minallah." Dengan rahmat Allah itu. Apa rahmat? Saya sayang Allah. Bila Allah sayang kau tu, apa dapat sifat dia? Lain talahum. Dia lembut dengan sesiapa juga. Ya? Dia tak kasar. Dia lembut. Sebab apa lembut? Sebab dia telah dapat kasih sayang Allah. Seperti sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah balik kata Allah, "Fabima." Maka dengan barang yang dirahmati kamu oleh Allah, "Fabima rahmatin minallah." Maka dengan rahmat Allah, lintalahum, jawapan dia, engkau lembut dengan mereka itu. Maka sifat lembut ni sifat Nabi SAW. Sifat orang yang dapat rahmat daripada Allah. Dan sifat rahmatlah membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rahmat bawa kita ke syurga. Bukan pasal amalan kita banyak. Pasal rahmat Allah. Kita pun doa di akhir doa selalu kita baca. Ya Arhamar Rahimin arhamna. Ya Arhamar Rahimin arhamna. Ya Allah rahmati kami. Rahmatmu yang maha mulia. Kita minta apa tuan? Kita minta rahmat. Berkata setengah ulama, jika kau berdoa tanpa minta rahmat, maka Allah tak kasih kamu. Bila Allah tak kasih kamu, Allah tak berikan apa kau minta.
Kenapa? Karena Allah memberikan sesuatu pada kamu disebabkan dia sayang kamu. Disebab dia cinta kamu. Dia Allah beri. Kan? Dan dia pula habaq pula. Dia pula beritahu pula kepada dia. Sudah balik. Allah bagi tahu kita siapa dia. Dia habaq dah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dia? Dia siapa dia? Dia introduce dia. Dia ta'aruf dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia habaq dia siapa dia? Dengan aku kata Allah. Dengan dia. Siapa dia? Ar-Rahmanur Rahim. Pemurah dan penyayang. Dia habaq apa? Dia penyayang. Dia tak habaq dia pembenci. Dia tak habaq kata dia penzalim. Dia tak habaq kata dia penyiksa. Dia habaq dia penyayang. Faham tak? Penyayang tu apa dia? Ambil tahu yang tu. Maka kata Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, dengan rahmat Allah, sayangnya Allah pada kamu, bila Allah sayang kamu, لِنْتَ لَهُمْ, kau lembut dengan mereka itu. Siapa mereka itu? Orang yang lawan kamu, orang yang musuh dengan kamu, orang yang apa yang tak baik dengan kamu lembut dengan dia. Siapa ni? Orang yang tertakluk di atas sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya challenge, seorang boleh kita men-challenge atas dunia ni ialah siapa lebih Muhammad sekarang. Ni kita ramai-ramai ni. Siapa lebih Muhammad? Itu kita punya challenge. Kita bukan nak sembahyang siapa rajin, tak. Sembahyang betul. Tapi dalam salat itu, siapa lebih Muhammad daripada Muhammad? Kan? Di imam dengan makmum, siapa lebih Muhammad? Siapa lebih bersifat Muhammad? Ini yang kita jari. Ini yang kita ligan, ini kita kejar. Siapa yang lebih Muhammad itu? Siapa yang lebih berkehidupan dengan cara Nabi SAW? Ini yang penting. Kenapa? Soalan balik. Kerana ayat ini menjawab. Siapa yang berlemah lembut dengan sesiapa pun, dia sebenarnya telah mendapat cinta Allah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Clear. Statement Allah clear. Terang-terang Allah kata, aku rahmat ni hang. Hang tengok rahmat, bila rahmat aku sampai ke hang jadi apa? Hang lemah lembut dengan orang. Lemah lembut bukan cakap. Perangai hang tu lembut. Lemah lembut cakap ni boleh tak? Boleh? Tuan-tuan boleh buat lemah lembut pun cakap boleh? Hai. Faham tak? Itu lemah lembut cakap kan? Tapi perangai kasar pun buat juga. Kita nak lemah lembut percakapan yang melambangkan peribadi kita yang lembut. Kenapa? Kerana Rasulullah itu adalah seorang yang lain. Lintalahu. Tuan-tuan banyak tajwid tak? Apa maksud maklin? Apa hukum lin? Lembut. Kan? Lembut. Ataupun panjang yang baca lembut. Maklin. Baca lembut. Maklin tu lembut. Apa lembut? Sifatnya lembut dengan sesiapa pun. Tak kasar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kalau hang nak berkasar, hang kasar dengan diri hang. Tapi kalau hang lembut, lembut dengan orang lain. Ni kita lah, orang kata kasar, dengan kita kata lembut. Aku tak apa, aku lena biar lepas subuh pun. Orang, hang tak boleh tidur lepas subuh. Hang dah makin dosa. Kita balik tidur. Dia itu orang yang kasar dengan orang, lembut dengan diri sendiri. Masyarakat kata, hang nak lembut dengan orang, hang nak kasar hang. Aku no time, aku rest. Aku nak kena subuh, aku nak kena buat yang ni. Aku nak kena buat ini. Mereka tak apa. Mereka mungkin dia tak larat, dia fikir mereka. Aku kena buat. Lepas subuh, aku nak baca Quran. Aku nak zikir. Aku nak salat. Aku nak mana. Kasar dengan diri sendiri. Tak ada compromise dengan diri. Tengah malam, aku nak makin. 4 pagi, aku nak makin. Sebab aku jadi hamba Allah. Mereka dia fikir mereka. Mereka tak larat aku. Dia fikir mereka. Allah maha pengampun mereka. Tapi aku imbang Allah tak ampun aku. Aku makin. Maknanya, kasar dengan diri sendiri, lembut dengan orang. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lain pula. Dengan orang bukan main. Dengan kita, aku tak apa. Tak apalah nantilah. Tak apalah nantilah. Nah, maka kita tak betul pada mengambilan akan sifat. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا. Ini ayat modal insan. Ayat apa? Ayat bentuk akhlak. Allah kata, walau kunta fazzan ghalidh
Allah guna perkataan lau. Lau ni dalam bahasa Arab, dia panggil uslub tamanni mustahil. Satu cara yang Allah tegur kita dengan satu benda yang tak boleh jadi. Tak boleh buat. Dan tak patut buat pun. Allah kata, walau kunta fazzan ghaliz. Dan jika sekiranya ni maknanya jangan buat. Jika kau itu, lau ni makna satu cara ayat Allah nak abang kata jangan buat. Kalau kita kata apa? Kalau ni Nabi kata, perkataan lau, kalimatul lau, tuftahu abwabu syayatin. Perkataan kalau ni membuka banyak pintu syaitan. Kita kata kalau, kita kena kata insya-Allah. Baik, kita ni kalau banyak sangat. Kalau aku rajin, kalau aku pandai, yang paling besar apa? Kalau aku kaya. Kalau ya. Kalau ni tak jadi kaya pun, tuan-tuan. Tak jadi kaya kita. Kaya bukan pasal kalau. Kaya pasal izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dah kata kalau aku kaya. No? Dan kata tak? Pernah kata kalau. Tu kalau aku segak lah. Lagi? Kalau aku kaya lah. Tu kalau. Maka kalau ni benda yang susah nak jadi. Dan tak boleh jadi. Jadi Allah gunakan perkataan walau kunta fazzan ghaliz. Kasar itu jangan bagi ada. Karena Allah kata kalau engkau bersifat dengan kasar dan bengis. Tengok tafsir balik. Walau kunta fazzan ghalizal qalb. Jika sekiranya hatimu keras dan kasar. Hati. Qalb. Tengok ayat yang. Walau kunta fazzan ghalizal qalb. Kalau kasarnya hati kamu. Apa maksud kasar? Membenci pada orang. Kalau hang kasar, hati hang kasar, sifat hang kasar. Kan? Kalau hang kasar, sifat hang kasar. Psikologi punya pendapat tuan. Tengoklah. Psikologi punya pendapat. Saya tanya tuan. Apabila kita marah anak kita, anak di depan, kita jokah dia pasal apa? Di depannya. Jokah ni duduk jauh kan? Pasal apa kita marah anak kita, atau kita marah anak murid kita, anak marah siapa-siapa, di depan kita, tapi jokah macam orang tu duduk sebatu. Pasal apa jokah? Psikologi. Di depan kita pun. Sedangkan tuan-tuan, Allah kata pula, kita sembang Allah, kena suara yang perlahan. Sebab Bismillahirrahmanirrahim. Baca lama-lama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. At-tahiyyat. Baca lama-lambat. Baca pelan-pelan. Pasal apa? Tahu baca at-tahiyyatul muqaddas. Baca pasal apa? Pasal apa? Baca slow-slow. Pelan-pelan. Psikologi kata, anak kita marah, kita angkat suara tinggi sebab kita jauh hati dengan dia. Okay. Betul kita terkah dia. Pasal hati jauh dengan dia. Maka dia bukan jauh sedikit kedudukan. Jauh hati dengan anak itu. Kita terkah dia. Tetapi Allah Ta'ala, walaupun kita tak nampak dia, kita baca pelan-pelan. Sebab dia dekat sangat dengan kita. Faham? Maka Allah kata, walau kunta fazzal ghaliz. Kalau hatimu itu kasar, maka dia keluar. Maka kasaran kita di luar ni keluar pada hati. Kasar kita di luar ni keluar pada hati yang benci. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kata, Allah kata apa kat Nabi SAW, sifat Nabi, jangan berkasar. Lintalahum, lembutkanlah mereka itu. Ini perjuangan kita. Kalau betul-betul nak jumpa Nabi SAW, kalau kita sama-sama teringin nak jumpa Nabi Muhammad SAW dengan apa cara sekalipun, sila ambil sifat Muhammad itu. Dia akan main. Dia akan datang ke kita. Ada orang kata nak mimpi jumpa Nabi. Saya mimpi jumpa Nabi Ustaz 4 kali dah. Tengok panggil, macam Abu Jahal pun. No point, tak nak guna jumpa Nabi begitu. Kan? Kita tanya, hang pernah jumpa Nabi tak? Aku tak pernah jumpa Nabi. Tapi akhlak dia tuan-tuan, cantik. Bermakna Nabi ada dekat dia. Walaupun dia tak jumpa Nabi pun, tapi Allah hantar sifat Nabi itu.
Tuan-tuan, yang mana lebih kita banggakan? Yang mana lebih kita nak? Kita nak sifat Nabi dari kita ke? Atau mimpi jumpa Nabi? Tanpa faedah. Tuan-tuan nak mana? Masuk syurga dengan sebab mimpi Nabi, masuk syurga nanti dengan sebab mimpi Nabi ke? Atau sifat Nabi itu masuk syurga? Ya. Mana? Kita masuk syurga nanti dengan sifat Muhammad dari kita ke? Atau kita pernah mimpi jumpa Nabi sebab kita masuk syurga? Yang mana satu? Jawab dia, kita masuk syurga dengan sifat Muhammad itu. Yang apa dah? Yang rahmatul alamin. Rahmatul alamin. Baik, tuan-tuan muslim. Maka kata Allah Ta'ala kat Nabi SAW, walau kunta fadhan ghadhidhal qalb. Hati ni, qalb ni hati. Lan faddu min hawlik. Bila mana hang kasak ni mereka, hati hang benci mereka terima kasak hang tu dengan sakit hati. Bila mereka sakit hati dengan hang, lan faddu min hawlik. Semua lari habis. Lari mana lari? Tak suka dengan hang. Tak suka bersembang dengan hang dah. Tak suka bergaul dengan hang dah. Pasal hang kasak dengan mereka. Tuan-tuan dan sekalian, salah, semua orang buat salah kan? Tidak. Tuan-tuan mengaku dah kita buat salah. Mengaku dah kita buat salah? Mengaku lah. Tak mahu hengguk pun golek habis dah. Mengaku buat salah tak? Mengaku lah. Memang kita salah pun. Bila kita bersalah, orang bersalah, mana fair? Semua kita bersalah. Nabi kata, bila mana sama-sama bersalah, yang terbaik bukan salah itu. Yang terbaik, siapa yang belajar daripada bersalah itu. Siapa yang bertobat daripada kesilapan, itulah orang yang terbaik. Tuan-tuan, maka Allah kata apa? Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Mereka lari pada kamu. Berlari pada kamu nak nasihat apa? Tak kira. Sedang kewajiban kita membentuk dia kepada Allah. Baik, syariat ada dua. Satu syariat zahir, satu syariat batin. Baik, maka Rasulullah SAW banyak menggunakan nasihat, banyak menggunakan syariat batin untuk membentuk syariat zahir. Simple. Banyak cerita Nabi SAW. Satu hadis yang paling lekat dalam kepala saya waktu saya ngaji pondok tu, hadis macam mana Nabi tak marah dekat orang yang kencing dalam masjid. Sedang kencing dalam masjid itu dosa. Kotakkan rumah Allah. Tapi Nabi buat apa dengan dia, tuan? Nabi buat apa dengan dia? Hadis yang masyhur. Saya terlekat hadis itu daripada pondok tu sampai hari ini. Hadis ja'a Arabi ila masjid wa bala fil masjid. Mai satu orang Arab buang air kecil dalam masjid. Nabi suruh apa? Umar waktu tu tengok apa? Umar dia cakap dia jalan cabut pedang centang kepala. Tapi Nabi kata dah Umar, hang sabar. Ambil basuh. Nabi suruh Umar ambil basuh kencing dua kawan tu. Dan dia panggil kawan tu main ni. Nabi kata, hang buat apa tu? Dia kata, aku kencing dalam masjid tak ni. Nabi kata, ni bukan tempat buang air. Ni tempat rumah Allah Ta'ala. Jangan buatlah begitu. Orang lain tak selesa. Arab dia tanya, Muhammad, ya Muhammad, hang marah aku tak? Nabi kata, aku tak marah hang. Aku nasihat hang. Sebab hang tak tahu. Aku tak marah hang sebab hang tak tahu. Umar nak centang kepala dah. Tapi Nabi kata, dah. Jangan buat itu kepada dia. Dia tak tahu. Maafkan dia. Maka sebab maaf itu, kawan tadi ni, Arab tu rupanya, dia nak main tengok sifat Nabi itu macam mana. Itu tujuan dia pun. Dia buat satu kemungkaran dalam masjid, tuan. Kita kalau contiang, jadi di masjid boleh gagah lagi lah. Nah. Tapi ni main bukan contiang. Dia rentam mewah tu. Nak tengok Nabi ni buat apa kat dia? Panggil Arabnya teruk begitu. Dia hentam buang air kecil dalam masjid. Dalam masjid, bukan luar, dalam masjid. Nak tengok Nabi buat kat dia. Rupa-rupanya dia dapati Muhammad. Penyayang. Baik. Kenapa? Arab ni kenapa? Kerana dia pernah mendengar satu pendeta. Pendeta Yahudi kata kat dia, hang kalau nak kenal Muhammad siapa dia, hang tolong pergi buat satu benda yang hang kata takkan jumpa sifat itu ada pada orang lain kecuali Muhammad seorangnya. Dia buat apa? Hang pergi buat bagi dia sakit hati. Pendeta Arab ni kepada Yahudi kata kat Arab ni, hang pergi buat bagi Muhammad sakit hati. Hang tengok dia akhlak apa kat hang. Kalau hang nak kenal Muhammad siapa dia, hang pergi buat satu benda yang sakit hati dia, yang sakit hati manusia, hang pergi buat depan dia. Tengok apa sifat dia. Kalau hang nak kenal Muhammad tu siapa dia. Arab ni dengar-dengar apa pendeta Yahudi kata gitu, dia tuih. Dia kata tak, aku nak pergi depan Muhammad, aku nak buang air kecil depan dia. Di dalam masjid dia. Aku nak tengok apa sifat Muhammad nak kata kat aku. Rupanya dia test Nabi.
Baik, maka dia buang air, lepas tu bila dia buang air di situ, Nabi panggil dia. Mai. Dia pun mai. Ingat Nabi nak marah-marah, Nabi katanya jangan buat macam tu, ni tempat masjid, tempat orang ibadat. Lepas tu lepas dia sedap dia kata, ya Muhammad, aku tak jumpa orang macam kamu. Betul lah kata pendeta Yahudi itu. Hang sifat hang cukup best, cukup baik. Aku nak test hang saja Muhammad. Lepas tu dia kata, ya Muhammad, aku sedaplah. Aku nak masuk Islam, aku syahadat depan kamu. Dia mengucap. Dan sebab kelembutan Muhammad, mengucaplah Yahuda, berita orang Arab ni. Bila dia habis, dia kata, ya Muhammad, aku salah kencilan masjid. Aku dah pergi jurui lah. Nabi kata, dah, umat dah jurui dah. Dah cuci dah. Maka menyesalnya kawan tu sebab apa? Sebab cantiknya akhlak Muhammad lekat di hati dia. Dengar tuan-tuan? Maka sebab tu ayat ni Allah kata, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau hang kasar, hati depa sakit, depa akan lari pada hang. Dakwah hang orang tak terima dah sebab orang tak terima hang. Tuan-tuan dan saudara, waktu mana saya di Syria, saya dapat belajar dengan satu ulama yang dah meninggal. Almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia pengarang kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Kami sebab mengaji dengan dia. Dalam halaqah dia mengaji. Dia kata kat saya satu benda, dia kata kami satu benda yang saya teringat juga. Dia kata apa? Dia kata, mengapakah Muhammad itu Allah takdirkan dia membawa barang dagangan Khadijah Mekah Syam. Pulang balik. Pasal apa Allah takdirkan Muhammad tu kena bawa barang Khadijah pergi jual ke Syam? Syam ni Syria, Jordan, semua tu Syam lah. Pasal apa? Kerana apa? Kerana laluan Mekah dan Syam itu, sepanjang itu ramai manusia. Di sepanjang laluan Syam dan Mekah ni ramai manusia. Jadi, Allah telah takdirkan Nabi berdagang ni ialah untuk Nabi bergaul dengan manusia. Dengan sebaik-baik pergaulan. Dia tak tipu, dia tak pemohong, Al-Amin dia. Baik, maka ramai yang tertarik dengan Muhammad ni pasal bukan ketika tu bukan dia bawa agama lagi. Dia tak ajak orang kepada Islam lagi. Tetapi Nabi dah perkenalkan dia dengan sifat mulia. Maka apa yang kata Syekh Ramadan Al-Buti? Dia kata apa? Sebelum Muhammad membawa ajaran Islam, Allah dah bersihkan dia dengan sebersih-bersihnya pada akhlak. Orang kenal Muhammad dengan sebab akhlak. Esok dia bawa Islam, orang terus masuk je. Pasal orang kata dia bagus. Dia bagus. Maka juga kita ikut dia. Pasal dia ikut. Sebab dia panggil bagi. Dia tak abang, jom masuk Islam jom. Dia tak. Tapi ditunjukkan Islam dia kepada dia. Maka Syekh kata apa? Bila Allah takdir macam tu dekat Nabi, kita pun kena sama juga. Nak berdakwah, nak ajak orang pada Allah, bagi orang sayang kita dulu. Kerana bila penduduk Mekah dan Syam itu sayang Nabi SAW, Nabi ajak apa semua mereka ikut. Sebab dia sayang Nabi SAW. Kerana akhlak mulia dia. Ini satu mau'izah daripada Fiqh Sirah Nabawiyah. Cerita pasal Nabi bawa barang dagangan daripada Mekah Syam. Yang ni pengarang kitab dia sendiri. Yang tunjuk kat kita dan ajak kita macam mana akhlak Muhammad. Fiqh Sirah Nabawiyah dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Di antara ulama sirah yang paling masyhur. Baik, maka dia kata apa? Muhammad itu Allah perkenalkan sifat dia sebelum membawa agama Allah. Inilah rahmat. Bila agama rahmat, Islam agama rahmat, maka Muhammad rahmat. Kita nak bawa Islam dalam masyarakat, kena ada rahmat. Kena orang tertarik dengan kelembutan. Kena orang tertarik dengan kelembutan itu. Kerana mereka tak tahu. Tuan-tuan umat Islam. Kemudian Allah kata bagi. Apa sifat Muhammad yang ada dalam ayat ni? Ayat 179, 159, ayat 21. Surah Ali Imran. Muka surat 71. Ayat 159. Kosong sebelah kanan kan. Ini antara ayat modal insan. Akhlak mulia Nabi SAW. Apa dia? Jangan kasar, jangan bengis. Mana sebab Allah kata, kalau hang kasar dan bengis, ramai orang lari. Bila lari rugi kita nak berdakwah. Tak sampailah matlamat kita untuk berdakwah pada orang ramai. Kerana dahulukan sifat dakwah ini dengan cinta dan kasih sayang.
Maka Allah kata bagi tuan, apa cara kita nak berdakwah? Apa cara kita nak membawa sifat Nabi dalam kehidupan? Apa sifat Nabi yang kita nak bawa? Kata Allah Ta'ala, fa'fu anhum. Jangan kasar ni Pak. Sebaliknya apa nak buat? Fa'fu anhum. Maafkan mereka itu. Salah maafkan. Bentuk pelan-pelan. Bersalah bagi tahu elok. Hang tak boleh buat macam ni. Kita kena buat macam ni. Dahulukan kasih sayang. Bukan benci, bukan marah, bukan bengih, bukan. Baik, ini sifat Nabi. Ini modal insan yang kita nak sebarkan. Kalau betul cinta Muhammad SAW, jom kita sebarkan sifat Muhammad. Ini baru perjuangan kita. Kita bukan hanya nak sembahyang saja, tuan-tuan. Tapi kita nak ambil sifat salat itu. Apa sifat daripada orang salat? Sifat Muhammad yang bersalat. Sifat mulia. Baik, tuan-tuan dan muslimat. Baik. Maka Allah kata apa? Sifat Nabi SAW itu dalam ayat ni sebagai modal insan ialah fa'fu anhum. Maafkanlah mereka itu kalau mereka bersalah. Kemudian apa lagi? Wastaghfir lahum. Minta ampun dosa mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa kawan aku ni. Ya Allah Tuhanku, ampunkan dosa mak ayah aku. Ya Allah Tuhanku, ampunkan dosa sahabat aku ni, jiran aku ni. Ya. Wastaghfir lahum. Dalam doa kita, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa jami'il muslimina wal muslimat. Kekalkan doa tu. Sebab doa tu doa pengampunan. Kita minta Allah ampun kepada semua kita. Atas sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bersifat sentiasa minta ampun, maaf atas umat. Kenal? Nabi kata apa? Inni la astaghfirullah mi'ata marrah fi kulli yawmin mi'ata marratin. Aku sendiri pun istighfar pada Allah 1 kali sehari. Soalan dia, Nabi istighfar pada siapa? Adakah Nabi berdosa? Adakah Nabi bersalah? Adakah Nabi itu ada kesilapan? Tak, dia maksum. Bila dia maksum, pasal apa dia istighfar? Pertama kata ulama sebab dia tunjuk cara istighfar lagu mana. Cara sifat yang baik macam mana. Yang kedua, dia minta doa ampun tu dekat kita bukan untuk dia. Baik, dia minta ampun tu untuk kita bukan untuk dia. Pasal Allah ampun dah clear dah dosa dia. Jadi dia nak tunjuk jalan baik, nak tunjuk akhlak baik ni. Maka Rasulullah itu akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan, ya selalu saya bagi tahu kepada pelajar-pelajar kita. Bacalah sirah, bacalah hadis, bukan nak tahu hukum tu. Bukan sekadar nak tahu hukum. Hadis ni bunyi lagu ni. Bukan nak tahu matan tu, bukan nak hafal matan tu, nak tahu hadis tu apa dia. Sebenarnya kita nak tahu Muhammad tu siapa dia. Di balik hadis itu sifat Muhammad. Di balik sirah Nabawi itu sifat Muhammad. Kenapa? Kita nak face orang, kita nak berdepan orang, nak tengok orang tu panggil dia mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berdepan dengan orang, kita tengok orang, jangan lupa, orang juga tengok kita. Kan? Macam saya lah ni tu ngajak ni. Tuan-tuan tengok saya kan? Sehingga tuan-tuan saya tak tengok tuan-tuan. Hak lena pun saya tahu. Kenapa? Juga tengok. Tuan-tuan tengok saya tengok tuan-tuan juga. Makna apa? Makna kita, bila kita depan dengan orang, kita rasa kita tengok orang, jangan lupa, orang juga tengok kita. Saya baru ni saya hantar kan dalam WhatsApp group. Ya, saya hantar. Lama dah, cerita lama dah. Apa saya hantar baru ni? Satu kata-kata. Ini sifat baik. Saya kata apa? Orang yang sombong itu seperti mana orang yang mendaki gunung yang tinggi. Okey? Cuba tengok WhatsApp balik ni, saya hantar lama ni dah. Minggu lepas tu, kan bulan lepas tu. Kata ulama apa dia? Orang yang sombong itu seperti mana mendaki gunung yang tinggi. Bila dia naik atas tinggi, dia sombong ni, orang sombong ni. Dia duduk atas tinggi, dia nampak orang kecil. Dia tak? Dia duduk tempat tinggi, dia nampak orang kecil. Ni panggil orang sombong. Bukan sifat Nabi kan? Soalan balik, faham tak? Orang sombong itu seperti mendaki gunung yang tinggi. Bila duduk tempat tinggi, dia nampak orang bawah kecil.
pasal tempat tinggi. Nah, nampak? Dia nampak orang kecil, pasal dia tempat tinggi. Tapi kata ulama hang jangan lupa, orang di bawah pun nampak hang kecil, pasal hang duduk atas. Sama. Hang nampak orang sombong, orang nampak hang pun sombong. Kan? Hang action dengan orang nampak hang action. Hang kasar dengan orang nampak hang kasar. Tapi kalau hang lembut, orang nampak hang lembut. Hang nampak orang nampak hang. Jangan lupa. Seperti macam ni lah, tuan-tuan nampak saya nampak tuan-tuan. Sama-sama. Kecuali pejam mata tak nampak lah kan. Tapi jangan lupa, kita berdepan dengan orang, kita tengok perangai dia, sebenarnya dia juga kenal kita siapa kita. Jangan lupa. Jadi, kalau kita nakkan orang tu sifat Muhammad, kita kena sifat Muhammad juga. Tuan-tuan. Kenapa? Kerana Abu Jahal tak akan jumpa Nabi. Tetapi yang jumpa Nabi Muhammad itu ialah Muhammad juga. Rasulullah nak jumpa siapa? Rasulullah nak jumpa pewaris-pewaris dia. Maka jom kita bersifat dengan sifat Nabi. Wariskan sifat Nabi dan diri, kita pasti jumpa Muhammad SAW. Di dunia ataupun di akhirat. Pasti jumpa Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan muslimin. Maka apa sifat yang wajib ada pada kita? Ialah fa'fu anhum, maafkan mereka itu. Wastaghfir lahum, minta ampun kerana mereka berdosa. Wasyawirhum fil amr, dan berbincang-bincanglah dengan dia. Wasyawir pada maknanya, kita discuss dengan dia, hang tak betul buat macam ni, hang kena buat macam ni, kena buat macam ni. Jom kita ubah sama-sama. Aku pun tak betul juga, jom kita sama-sama ubah. Lembut. Maka lembut itu menawan hati manusia. Baik, Allah kata lagi, wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Ya, maka kata Allah Ta'ala, bila kau azam nak perbaik diri, buatlah. Bila kau azam nak perbaik diri kamu untuk perbaik diri dia. Azam, tawakallah pada Allah. Serahkan pada Allah Ta'ala. Tawakal mana serah diri pada Allah. Serah urusan daripada Allah Ta'ala. Berdosa semua orang berdosa. Tapi soalnya sekarang, kita nak serah dah urusan pada Allah. Hati dipegang oleh Allah. Iman berada pada hati. Dan hati manusia dipegang oleh Allah Ta'ala. Dan Allah boleh ubah dia. Hari ini kita baik mungkin. Esok mungkin kita pula jahat. Boleh berubah kita ni nak. Boleh berubah. Maka tuan-tuan muslimin, kita sentiasa nak bersikap dengan sifat Nabi SAW. Itu perjuangan kita lah. Itu yang kita utamakan, itu yang kita nak pelihara. Mudah-mudahan tuan-tuan, mudah-mudahan ayat ni, ayat yang membentuk kita menjadi akhlak yang mulia, bentuk kita menghadapi perjalanan hidup di atas dunia ini dengan sifat Muhammad SAW. Nah, itu yang kita fahamkan daripada ayat ini. Kita nak berakhlak mulia ini. Dan tuan-tuan dan muslimin, saya sambung sikit lagi lah insyaAllah nah. Untuk kita huraikan lebih panjang sikit insyaAllah. Bukan panjang sikit ya. Cerita akhlak mulia ni saya teringat Nabi SAW. Satu hadis yang menyentuh hati saya untuk saya sebutkan dan untuk kita tertakluk di bawah kunci sifat baik ini. Satu hadis Nabi SAW yang cukup terkesan kepada saya sendiri. Bila saya kaji-kaji balik, saya tanya ulama-ulama, tanya para masyayikh, dia berkata, ini sifat Muhammad yang tertinggi dan terbesar. Kalau hang boleh buat, bermakna keseluruhan sifat Muhammad, adakah hang? Apa dia sifat dia? Hadis Nabi SAW, hadis daripada Abi Dzar Al-Ghifari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan nanti Imam Tirmizi dalam sunannya, mereka berkata bahawa hadis ini hadis hasan sahih. Yang riwayat hadis ini ialah Imam Ahmad dalam musnad Imam Ahmad, Imam Tirmizi dalam sunan Tirmizi, dan hadis ini dari Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini hadis sahih pada jalan-jalan syawahidnya. Hadis yang dibawa oleh Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu subhanahu radhiyallahu anhu. Siapa Abu Dzar? Sahabat Nabi SAW. Tapi Abu Dzar ni, seorang sahabat Nabi,
Cuma Allah takdirkan dia tak termasuk dalam Ashabul Badri. Abi Zar al-Ghifari ni seorang sahabat Nabi yang utama. Tapi Allah tak takdirkan dia termasuk dalam orang yang berperang perang Badar. Kan? Kerana apa? Kerana dia ada tugas lain yang Allah beri pada dia. Kita faham ahli Badar ni hebatlah kan? Tapi dia tak masuk pun dalam perang Badar. Kerana Nabi tugaskan dengan tugas yang lain. Baik. Tapi hadis ni, hadis sifat Muhammad yang utama ni ada kat dia. Baik. Kata Abu Zar al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu anhu bersabda Nabi SAW satu hadis yang mercu kepada sifat Muhammad. Sebagai kaedah. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ittaqillah haithuma kunta. Takutlah Allah walau di mana kau berada sekalipun. Duduk tak mana pun takut Allah. Itu pesan Nabi. Apa dia? Ittaqillah haithuma kunta. Takutlah Allah walau tang mana hang duduk, hang tang mana hang berada, macam mana keadaan sekalipun, hang kena takut Allah. Satu. Yang kedua, bang kedua, Nabi kata apa? Cara takut Allah yang sebesarnya, tang ni. Apa dia? Cara takut Allah ni. Tang mana hang duduk pun hang dikira takut pada Allah. Kalau hang buat yang ni. Apa benda tu? Kata Nabi, ittabi' as-sayyi'atu bil hasanah. Bayaklah kejahatan orang dengan segala kebaikan. Itu Muhammad SAW. Tuan-tuan boleh buat tak rasa-rasa? Orang buat jahat, kita bayak baik. Ui, ini sifat Muhammad yang terbesar. Dia tak balas kejahatan dengan kejahatan. Dibalas kejahatan orang dengan kebaikan. Dia doakan, dia buat baik ke orang. Seperti mana Allah takdirkan jiran sebelah rumah Muhammad SAW, sebelah rumah Nabi SAW, jiran Yahudi yang buang najis depan rumah dia balas apa? Bila keluar je, ada najis. Bila keluar rumah je ada najis. Nabi buang. Nabi tak pernah kacau dia. Sampai satu hari, Nabi keluar rumah, tengok tak ada najis. Nabi kata, ni ada benda tak kena ni. Nabi ajak lepas main subuh, Nabi ajak Abu Bakar pergi rumah. Rupanya orang tua Yahudi tu sakit. Nabi pun buat apa? Nabi ziarah dia, Nabi bawa benda-benda makan, Nabi bawa suruh sahabat pergi beli ubat, main jaga orang tua ni. Padahal orang tua tu buat apa? Lempak najis depan rumah Nabi. Bagaimana Nabi tak bayar pun kejahatan dengan kejahatan. Nabi ambil najis tu pergi buang talin. Kalau kita lempak masuk balik ya. Kalau tak menang aku tak kerti balin. Balin. Dia beli tumbung, kita balin tumbung sama. Kan? Bau pandang muka aku, puih hatiku. Itu bayar kejahatan dengan kejahatan. Tapi Nabi dah ambil najis, pergi buang tang lain. Simpan, jangan bagi siapa pun nampak. Dan dia tak pernah cerita pun Yahudi itu berkenal dia. Dia diam, dia simpan. Kejahatan Yahudi sebelah rumah orang tua ni dia simpan. Pasal apa? Pasal dia tahu dia itu wajib bersifat dengan rahmat. Dia tak bayang kejahatan-kejahatan. Maka bagi kita tuan, saya tanya ulama kata inilah hadis yang menunjukkan bahawa sifat Muhammad yang tertinggi itu ialah dia tak bayang kejahatan orang dengan kejahatan, tapi dia bayang kejahatan dengan segala kebaikan. Boleh buat? Masa-masa boleh buat? Kita tak boleh tuan, pasal kita ni ada peneram. Rajin makan peneram. Bila rajin makan peneram, dia taram. Tak apa. Hari ni hang buat, esok aku buat balik. Nah, tu buat pantun pula. Ada lori, ada bas. Ada hari ku balas. Oh pula dah. Kan? Ada ubi, ada batai. Ada hari ku balas. Itu sifat yang buruk kerana membayar kejahatan orang, berdendam, nak bayar kejahatan dan kejahatan balik. Itu bukan sifat Muhammad. Orang macam ni tuan, orang macam ni, Nabi takkan jumpa dia. Nabi takkan jumpa dia. Kerana dia bersifat dengan sifat yang berlawanan dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi nak jumpa dengan orang yang mengambil sifat dia. Tuan-tuan, saya bayangkan tuan, satu benda yang berat atas kita ni. Pasal apa kita nak sifat Nabi, nak bagi Nabi main? Tuan-tuan, saya ada doa pada Allah Ta'ala selalu. Benda yang saya fikir selalu ni, bermain dalam fikiran kita ni. Satu hari kita akan mati. Satu hari, one day kita akan mati. Soalan dia tuan-tuan, macam mana hari mati kita nanti? Macam mana suasana dan keadaan dia? Padahal Nabi kata apa? Ulama sebut, pada hari kamu nak mati itu,
Kalau betul dengan cara dia, Rasulullah akan datang ziarah kamu. Membawa rahmat Allah. Menjanjikan syurga daripada Allah. Dan Nabi Mai bagi salam semua. Ucapkan hang ahli syurga. Hang dengan aku nanti bahagia kita. Ini perjuangan kita. Nak titikkan noktah atas kehidupan kita dan kematian. Hari mati kita. Mungkin kita tak dapat jumpa Nabi dalam mimpi. Tapi mungkin, kemungkinan bila tertakluk kita dengan sifat Nabi. Hari kita nak mati. Nabi Mai ziarah kita. Bila Nabi Mai ziarah kita, tuan-tuan. Iblis tak ada ganggu. Jadi saya dah bayangkan. Bayang apa? Dah bayangkan, ya Allah. Bagilah. Kalau aku tak mimpi jumpa Nabi pun. Bagilah. Nabi Mai dekat aku sebelum aku mati. Maka kita dah selawat. Berakhlak kita. Akhlak Nabi. Sebab kita nak minta Rasul itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada kamu Rasul itu. Dia mesti main punya. Dengan syarat kita ada sifat dia. Dia akan main kita. Paling kalau tak jumpa mimpi jumpa Nabi pun, satu hari yakinlah. Sebelum kita mati, Rasulullah akan datang ke kita. Sama ada Nabi main untuk sebelum kita mati, atau Nabi main dalam kubur kita nanti. Atau Nabi main di padang mahsyar nanti. Atau Nabi main di atas timbangan amal-amal nanti. Atau Nabi main membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti. Dengan sebab, dengan syarat, kita bersifat dengan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi kata apa? Hadis ini saya tak akhirkan. Nabi kata, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah walau di mana kamu berada sekalipun. Yang pertama. Yang kedua apa dia? Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertinggi, yang hasil takwa yang terbesar. Ittabi' as-sayyi'atu bil hasanah. Bayarlah kejahatan orang dengan segala kebaikan. Dan bahkan ketiga, Nabi kata, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Kata ulama, cara ringkas, saya tak hurai panjang-panjang hadis ni. Kata ulama, hadis ni ada 3 benda. Hadis ni, hadis hasan sahih ni, ada 3 benda utama. Ada 3 part. Ada 3 bahagian. Pertama, hak Allah. Kedua, hak mukallaf kita sekalian. Dan ketiga, hak hamba. Jadi, maknanya, pertama hak Allah, kedua hak kita, ketiga hak orang. Apa hak Allah? Takutlah hanya pada dia. Apa hak kita sebagai mukallaf? Hak kita ialah jangan jahat dengan orang, jangan baik kejahatan dan kejahatan. Itu hak kita dengan orang. Itu hak kita atas orang. Dan hak orang pula atas kita. Kita kena wajib berakhlak kita dengan dia. Dengan akhlak yang sebaik-baik akhlak. Hak kita apa dia? Atas orang. Hak kita atas orang ialah kita kena maafkan dia. Dan jangan buat apa kat dia. Dan hak hamba ni pula. Kita sebagai hamba Allah. Kalau nak jadi hamba Allah yang sebenarnya. Jom kita berakhlak dengan akhlak mulia. Sebab akhlak hamba ini ialah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah manusia dengan sebaik-baik akhlak. Itu hak atas orang yang bernama hamba Allah. Ayat terakhir pada surah Al-Fajr, Allah kata, fadkhuli fi ibadi. Masuk kamu dalam golongan hamba-Ku. Siapa hamba Allah? Yang benar-benar Allah mengaku dia hamba dia. Hamba Allah ialah orang yang boleh berakhlak dengan orang dengan akhlak mulia. Kalau nak jadi hamba Allah yang sebenarnya, tolong kita berakhlak dengan manusia dengan khuluqin hasan, dengan akhlak-akhlak yang terbaik. Baik, hadis ini saya tak urai panjang-panjang, tapi mafhum dia sekarang ni ialah hadis tertinggi ini ada 3 bahagian. Pertama hak Allah, kedua hak mukallaf dia bagi. Hak mukallaf pada hak sama-sama kita, hak orang yang diberi tanggungjawab oleh Allah, hak sebagai apa? Sebagai orang yang mukallaf, orang yang apa yang diberi tanggungjawab oleh kita ialah apa tanggungjawab kita pada Allah? Jangan bayar kejahatan-kejahatan. Kenapa sifat hamba? Sifat hamba sama-sama kita ialah wajib kita bersama-sama berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafzal mustaghfirin wa najid taibin. Berjumpa lagi insya-Allah esok. Yang daftar pun ada insya-Allah. Dan isu kita kuliah dengan Syekh Salah dan
yang sebelum Syekh berangkat balik ke Jordan. Isu kita dengan Syekh insya-Allah dan boleh nak daftar pun tak apa, nak walk in pun boleh. Sebab kita masih ada ruang sebenarnya. Dan kita kena buat lagu ni juga sebab kita nak bagi kesiasaan SOP yang ada. Kalau kita buka hari Rabu saja, mungkin ramai lebih daripada SOP yang dulu ada. Jadi saya kena buat 4 kali ni sebab apa nak bagi-bagi. Walaupun mungkin hari ni tak ramai orang, esok ramai, kemarin pun ramai juga. Kita kena buat lagu tu sebab apa? Sebab kita nak bagi semua orang dapat bahagian. Kalau timpa esok saja, kemungkinan esok ni kalau kita tak buka Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis sama, kita tentu hari Rabu saja, mungkin kehadiran tu lebih daripada 250 orang. Bila lebih 250 orang, tak boleh kita nak buat program. Marah kita pula, pasal apa kami tak boleh masuk. Kan? Jadi, inilah benda-benda yang kita bincang tadi. Kita nak susun akhlak kita, melayani semua orang bagi baik, maka kita pecah 4 hari. Dan sebab kita average kan, kita anggarkan, kita punya audience, kita punya apa kehadiran pengajian kita hari Rabu ni hampir ke 1,000 orang, maka kita buatkan 25, 4 kali 250, 1,000. Walaupun dah hari ramai yang kata tak boleh main, Ustaz kami nak main tak boleh dan sebagainya kan. Tapi kita buatlah. Ada permintaan ramai juga. Kita buat jugalah. Apa pengajian yang ada part-part macam ni. Tapi kita doakan benda ni tak seberpanjangan. Kan mungkin kita ada SOP kita sampai bulan 8 saja. Sebab apa? Sebab habis PKPP itu, pemulihan ni pada 31 bulan Ogos. Habis tu habis. Mungkin bulan 9 dapat normal balik. Mungkin bulan 9, bulan 10 dapat kita mengaji seperti biasa balik. Tetapi, takkanlah ni kita kena buat dulu lah. Dan mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah dan tak baik itu mungkin kelemahan kita sendiri. Apapun kita minta pada Allah, Allah berkati kita. Kan? Ada juga orang tanya kita. Ustaz, mengaji ni kalau tak laki depan-depan. Baru betul tak laki. Mengaji online tu bukan talaqi, berkata Ustaz. Betul dah Ustaz? Betul. Tapi, jangan lupa ada kaedah lain. Apa kaedah dia? Kaedah fiqh kita guna. La ni, nak depan-depan tak boleh. Pasal apa? Pasal PKPP. Pasal PKP pagi kan? Pasal apa? Pasal perintah kawalan pergerakan. Tak boleh pergi mana-mana. Kita terkurung rumah 5 bulan. Jadi nak jumpa tak boleh. Bila jumpa tak boleh jumpa. Nak ngaji guna. Ngaji kena ngaji juga. Sebab Nabi kata kepada Nasaina Ali, kalau 3 hari tak ngaji, hati hang mula keras. Kerana bila hati hang mula keras, nasihat apa tak dengar lah. Maka kita terfikir-fikir, nak tunggu 3 hari, 3 bulan ni tak boleh jadi. Kita kena buat online. Maka Alhamdulillah kita pun mula dengan online. Kuliah online kita mula kan. Di antara orang yang mulakan kuliah online ni, Allah takdir kita sama. Sampai itu disambung oleh orang lain semua. Sebab kita guna kaedah untuk apa dia. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggi semua. Itu kaedah fiqh. Kan? Contohnya. Kita tak dapat sembahyang solat qabla ba'diyah semua sekali. Kenapa? Kita kena sembahyang apa? Solat qabla ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum selepas zuhur. Lepas tak ada. 2 rakaat sebelum lepas maghrib, 2 rakaat lepas isya. Itu yang muakkad kan. Tiba-tiba tak boleh buat. Tak boleh buat semua. Tak boleh buat semua, tinggi semua kan? Tuan-tuan? Tak boleh buat semua ni, tinggi semua. Aku 2 rakaat tak boleh buat, aku tinggi semua lah. Esok buat lain. Maka mana hukum fiqh kata tu? Maka kalau tak dapat buat semua, yang tak boleh buat tu biar pergi. Buat yang boleh buat. Jadi itu kaedah besar kepada fiqh. Maka kita pun sama juga. Bila mengaji talaqi depan-depan tak boleh, kita kena pakai online. Kenapa? Kerana nak mengaji tu, nak sampaikan ilmu tu. Dia bertanya kita, Ustaz, boleh kami online ni? Saya kata, saya okey. Semua ulama dunia buat online pokok ni. Pasal apa? Pasal nak sampaikan juga ilmu tu, walau tak dapat talaqi sekalipun. Bila kita tak dapat talaqi, dengan cara depan, kita ada cara berjauhan. Supaya tak tinggi juga majlis ilmu. Itu kaedah dia. Kan? Jadi,
Kita tak boleh berdepan-depan, kita buat cara online untuk ambil juga kaedah fiqh tu supaya ilmu tetap sampai. Memanglah kita faham balik. Ramai yang WhatsApp saya kata, Ustaz, tak samalah talaqi dengan online ni dengan talaqi. Saya pun tahu. Saya pun tahu mengaji jauh ni. Duduk pun jauh. Kan? Padahal talaqi dan masjid pun duduk jauh juga. Benar? Corok belakang. Talaqi duduk depan aku ni. Ni dak duduk ujung-ujung. Itu bukan talaqi nama dia. Sama juga lah kan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya nak jawab balik lah. Kalau ada orang kata talaqi ni kena berdepan-depan macam ni, saya kena guna kaedah fiqh dah. Apa kata kaedah fiqh? Ma la yudruku kulluhu la yutruku kulluhu. Benda yang tak dapat buat semua, jangan tinggi semua. Ambil sikit pun dahulu tak apa. Macamlah kita ni tuan-tuan. Kita lah kan. Nak tunggu tengah hari, nak makan nasi lambat lagi. Kan? Nak tunggu tengah hari makan nasi lambat lagi. Ada roti kering. Nak makan tak? Nak makan tak? Nak makan apa cakap masih tanya nak makan. Nak contoh nak makan. Tengah hari nasi pukul 12 tak masuk lagi. Lambat lah lagi. Lauk tak masuk lagi. Ikan baru dia penek market. Cincang-cincang tak habis lagi. Beli oleh dalam lah ni boleh tak masak lagi. Bila lah ni tak masak lagi, nak ukur apa nak siap. Jadi, tak ada masak awal nasi tu. Gulai-gulai tak ada masak. Di rumah ada roti kering, celup ayam. Nak makan tak? Nak makan tak? Dia kata tunggu nasi. Tunggu nasi tak? Dia tunggu nasi pergi ke masjid, dia tanya orang rumah, kau nasi kau berapa siap? Pukul 3 abang ni. Tu dia. Dan tu dia kata, pukul 3 kau bilang, nyok tak kukuh lagi. Dia kata, kukuh apa-apa, jari cantar segar tu. Kedai tutup baru. PKP. Pula dah yang bini tu pun. Baik, maksudnya nak masak nasi pukul 3 petang baru nak boleh makan. Lah ni ada roti kering. Nak makan ke tak makan? Itulah kaedah dia. Tak dapat buat semua, ambil sikit dulu. Supaya perut tu tak lapang sangat. Kerana, jadi tak dapat mengaji talaqi, kita buat cara online. Supaya dapat juga ilmu tu. Bila kita dapat berjumpa, kita jumpa lah. Dapat buat semua, sila buat semua. Tapi kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Ambil sikit pun tak apa. Dan itu kaedah dia kan. Tapi kita ni tuan-tuan, kita ni jenis suka ambil sikit, dia tak? Bila main ibadat ni suka ambil yang sikit. Tarawih, berapa bangun ni, berapa? Awak. Tanya tuan-tuan, tarawih berapa mana? 20? 20 okey lah. Tapi untuk lelaki kita, 8 dah kita. 8 bang. 8 dah. Ni pun kira okey ni. Mereka sejarah rumah 20. Mereka rajin lebih daripada kita malas sikit. Kita ambil hak yang sunnah punya. Hak 20 tak sunnah kan? Jadi tuan-tuan, bila mana main tang ibadat kita suka ambil sikit. Maka saya ulang balik tuan, kaedah kita ialah tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ambil sikit pun tak apa. Seperti mana contoh dia, tak boleh makan nasi lagi, makanlah roti-roti dia yang ada dulu. Supaya tak lapik perut, supaya apa? Supaya kita dapat makan juga. Nak tunggu pukul 3 petang ni. Itu yang kita amalkan kan. Jadi, sama juga. Kita mengaji juga walau bagaimanapun. Kerana kita nak dapatkan juga berkat majlis ilmu. Kita nak dapatkan juga majlis ilmu atau Riyadul Jannah atau taman-taman syurga Allah itu kita nak juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan yang sudi hadir pada pagi ini. Dan terima kasih banyak pada sahabat-sahabat yang live dan sebagainya. Dan kita dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Esok kita jumpa lagi insya-Allah. Dan kehadiran esok mungkin dapat 100 orang lebih atau 200 orang. Siapa-siapa dapat cepat-cepat walaupun dia tak dapat. Kita utamakan daftar esok, tapi yang nak walk in boleh juga. Sebab kita ada ruang lagi lah. Saya dimaklumkan mungkin ada esok 100 orang lebih. Kan? Jadi Tidak kata tak mai pun tak usah, tak dia kata. Nak kata tak usah mai pun jangan kata tak dia kata. Nak kata mai pun tak dia kata. Jadi kalau nak mai juga, mai lah. Kan, kalau ada ruang, sila masuklah untuk kita sama-sama. Saya seperti biasa, kalau boleh nak bagi ramai. Tapi kena SOP yang ada, kita kena ikut lah kan. Kita kena ikut sebab kita dipantau oleh pihak-pihak atasan elok frontliner kita, dia tengok kita. Perjalanan kita ni dipantau oleh pihak-pihak yang berkenaan. Masa SOP ni lah. Supaya kita tak langgar SOP. Langgar SOP tak boleh mengaji langsung. Jadi kita kena ikutlah peraturan-peraturan yang ada kan. Sementara aja pun. Dan saya sebutkan balik, yang ini mungkin sementara, hanya sementara
Mungkin pada 9 nanti kita akan dapat buka balik seperti biasa insya-Allah. Baik, jumpa lagi insya-Allah pada esok. Wallahu a'lam. Aqulu qala astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwdayna wa rahmaka ma rabbayana shaghira. جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya Allah.